Aisyah, sayang, apa lagi kau buat kat sini? Surat tawaran university dah sampai di kampung nih. Pergi tengok surat kau, cepat. Kalau kau dapat masuk Universiti Gemilang, kampung kita akhirnya ada graduan university sebenar untuk dibanggakan. Terima kasih, Puan Salmah, Puan Dahlia. Saya nak balik rumah sekarang. Baiklah, baiklah. Dengan anggaran markas saya, masuk Universiti Gemilang, sepatutnya dah pasti. Cepatlah, dia tak lama lagi nak balik. Saya tahu. Surat tawaran saya dah sampai ke... Mak, Ayah, awak berdua buat apa? Habiskan sekolah menengah pun dah lebih dari cukup. Kau dah tak muda dah. Sudah tiba masanya kau kahwin? Ya, betul tuh. Kawin? Mak, saya nak sambung belajar. Saya tak nak terperangkap di kawasan terpencil ni selama-lamanya. Jadi kau rasa kau dah besar dan dah siap nak terbang bebas? Mak, Ayah, kan saya dah cakap Aisyah ni nak buang kita. Apa yang awak nak buat? Aisyah, Siti pun dapat masuk universiti juga. Memandangkan keluarga kita miskin, kaulah yang kena korbankan diri. Dan jangan kata saya tak baik dengan kau. Marwan yang tinggal kat jalan sana dah lama suka kat kau. Dia dah berjanji nak bagi kita 20.000 ringgit sebagai mas kawin. Jangan dekat! Jangan dekati saya! Jangan datang dekat! Ayo, kau. Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan saya! Saya tak nak! Saya tak nak kahwin dengan dia! Diam. Aisyah Sullivan, dengar sini. Hakikat kau boleh bayar yuran pengajian saya adalah satu penghormatan untuk kau. Bawa dia pergi. Aisyah, awak akan duduk di sini malam ini. Esok kami akan kahwinkan awak. Tidak, saya tak boleh duduk saja menunggu. Arif, jaga dia baik-baik. Jangan biarkan apa-apa berlaku. Jangan risau, Siti. Bila kita dapat 20.000 ringgit itu, saya boleh beli kasut yang saya idamkan itu. Sekadar sepasang kasut, itu milik awak. Aisyah, awak dah gila ke? Siti, saya yang sembelih babi setiap tahun. Kalau awak bergerak dan saya potong arteri, jangan salahkan saya. Aisyah, jangan buat perkara bodoh. Aisyah, awak nak buat apa? Lepaskan saya. Sayang, dia betul-betul hunus pisau pada saya. Mak, Ayah, Aisyah lari. Apa dah jadi? Ma, Ayah, Aisyah lari. Apa lagi yang awak tunggu? Kejar dia. Kejar dia. Berhenti. Berhenti. Aisyah Sullivan. Go. Aisyah, awak berhenti sekarang. Berhenti? Aisyah, saya suruh awak berhenti sekarang. Bos, perjanjian pembangunan semula Kampung Harmoni dah siap. Rancangan untuk membangunnya sebagai kawasan pelancongan akan diumumkan dalam beberapa hari lagi. Jom pergi. Baik. Tidak, saya tak boleh biarkan mereka tarik saya balik. Awak nak bunuh diri ke? Awak. Ensik, tolonglah. Jangan halau saya keluar. 200 ringgit ini, ambillah sebagai tambang saya. Boleh tak Encik hantar saya ke Universiti Gemilang? Aisyah, saya kata keluar dari kereta. Aisyah, Keluar, sekarang. Keluar, keluar. Keluar. Lepaskan. Aisyah Sullivan. Saya bersumpah akan habiskan awak. Awak keluar dari situ. Ensik, Awak keluar dari situ. Keluar! Mak, buka pintu. Baik. Awak keluar dari situ. Aisyah Sullivan, turun sini sekarang juga. Ayo, turun.
Turun. Berhenti. Saya kata berhenti. Macam mana dengan mak dan ayah? Aisyah lari. Budak nakal itu. Dia tak akan pergi jauh. Tanpa kami, dia bukan apa-apa. Arif, kemas barang awak. Kita akan ke bandar untuk cari dia. Aisyah Sullivan. Awak jangan sampai saya tangkap. Ini University Gemilang. Terima kasih, Encik. Atas kebaikan Encik hari ini, saya takkan dapat balas. Kalau saya ada peluang, saya akan berusaha untuk balas budi Encik. Boleh saya dapatkan nomor telepon Encik? Bila saya ada duit, saya akan hubungi Encik segera. Jangan risau, Encik Lukman. Orang baik dapat nasib baik. Pandu. Encik, setua itu ke? Boleh dikatakan awak dah tak muda lagi. Apa? Awak suka gadis tadi ke? Patutlah. Awak tak suka semua si cantik itu. Rupa-rupanya, awak suka jenis yang polos. Jaga mulut awak. Bos, hospital kata kemungkinan besar awak tak boleh dapat anak. Kan tapi, kalau betul-betul berlaku? Keluar, balik jalan kaki. Bos, saya cuma fikirkan Puan Elena. Keluar. Elo? Puan Elena, berpura-pura gantung diri tak guna. Bos dia. Awas. Bos, oke ke? Halo? Puan Elena, berpura-pura gantung diri tak akan berkesan. Bos, dia? Hati-hati. Daim, kenapa sangat senyap? Puan Elena, Encik Lukman, terlibat dalam kemalangan kereta. Cepat, cepat, bawa saya ke hospital. Kaki saya tak boleh nak jalan. Baguslah awak selamat. Kalau apa-apa terjadi pada awak, apa nak jadi dengan saya? Baiklah, nenek, ia cuma kecederaan kecil. Saya akan keluar dalam beberapa hari. Nasib baik kereta tu dah diubah suai. Ia boleh tahan hentakan. Kecederaan kecil? Tengok, ini kecederaan serius. Daim, awak dah jumpa orang yang saya suruh cari? Orang apa? Halo, Encik Lukman. Nenek upah 8 orang jelita untuk awak jaga awak. Saya? Saya tak nak mereka. Dengar cucu kesayangan, tengoklah betapa lemahnya awak. Awak tak ada alasan untuk menolak. Kamu berlapan, jaga baik-baik Encik Lukman. Puan Elena, jangan risau. Jauh sikit. Encik Lukman, nak bersenam? Puan Elena, pasai orang jelita tu, mereka dah bersama Encik Lukman beberapa hari. Badan dia dah pulih, tapi dia tak minat mana-mana pun. Daim, pasai ni, saya perlukan bantuan awak. Puan Elena, apa nih? Daim, saya cuma nak mendukung cucu. Doktor cakap Encik Lukman cuma ada kecederaan permukaan dan organ dia okey. Awak tak rasa kita patut tolak sikit dia? Ini setanggi perangsang, letak bawah katil waktu malam. Kalau nyalakan, ia boleh bantu sediakan suasana. Lepas tu, siap. Puan Elena, ini tak baik. Daim, saya selalu anggap tinggi awak. Awak boleh harap. Kalau awak uruskan ni baik, awak dapat kenaikan gaji yang awak nak? Puan Elena, awak boleh tenang. Serahkan pada saya. Saya akan uruskan dengan sempurna untuk awak. Bukan ketu kawan lelaki baik hati itu? Dia buat apa kat sini?
Hai, boleh saya tanya, siapa dalam bilik sana? Lelaki yang terlibat dalam kemalangan kereta tadi, saya rasa namanya Lukman Lancaster. Lukman, terluka? Cedera ringan. Aisyah, saya rasa panas sangat. Nenek, saya dah sampai. Aisyah, terima kasih jaga mak saya. Ini gaji awak untuk hari ini, RM400. Ambillah. Terima kasih, Suzana. Saya ambil alih. Awak rehat kejap. Baik. Encik Lukman terlibat dalam kemalangan kereta. Saya rasa saya perlu pergi tengok dia. Nanti saya beli buah-buahan. Kalau awak tak keluar dari sini sekarang, awak boleh lupakan nak cari rezeki di Gemilang. Keluar dari sini. Ini memang tak masuk akal. Puan Elena cuma nak jaga awak. Bau apa ni? Itu, ubat nyamuk je. Cukup, pergi. Suruh doktor lepaskan saya. Sekarang, satu lagi. Siasat kemalangan tu, saya tak percaya ia cuma kebetulan. Baik, Tuan. Bos, jangan salahkan saya, oke? Ini semua idea Puan Elena. Sudah tiba masanya untuk akhiri rekod bujang awak yang sudah 1000 tahun. Pakailah yang kemas. Datang balik dalam setengah jam. Encik Lukman, awak tidur ke? Encik Lukman? Encik Lukman? Encik Lukman, awak macam mana? Terdesak sangat nak masuk katil saya. Biar saya jelaskan, saya mandul. Saya tak boleh dapat anak. Jadi rancangan kecil awak tu tak akan berjaya. Encik Lukman, tengok saya. Saya bukan. Apa yang berlaku? Kenapa saya rasa lemah tiba-tiba? Kad itu ada 2 juta ringgit. Ambil kad itu. Keluar. Saya datang cuma sebab dengar awak kemalangan. Saya nak jumpa awak. Kenapa? Sejak jumpa kali pertama, awak dah ada agenda. Awak dengar pasal kemalangan saya. Siapa cakap? Nenek saya. Saya pun tak kenal nenek awak. Saya kerja sebagai pembantu jururawat untuk bayar yuran sekolah. Cukup. Saya dah penat dengan penipuan awak. Ambil duit itu. Sekarang keluar. Dia dah ambil kad itu, tapi dia kata dia tak nak ambil duit saya. Cik Lukman, okey ke? Gaji tahun ini semua kena potong. Sekarang, saya nak daftar keluar. Encik Lukman. Kad bank. Kad bank siapa ni? Siapa yang tertinggal? Mesti. Dia yang tadi. Aisyah, nampak macam kurus sikit akhir-akhir ni. Selera saya tak berapa baik akhir-akhir ni. Jadi tak makan banyak. Aisyah, awak mengandung ke? Tak mungkin. Saya mandul. Saya takkan boleh ada anak, rancangan kecil awak gagal.
Awak patut pergi buat pemeriksaan. Cik Aisyah, awak mengandung 2 bulan. Macam mana boleh jadi? Lukman, bukankah awak sepatutnya mandul? Awak tipu saya. Terima kasih dokter. Kad ini, ia mesti kepunyaan Encik Lukman, dan dia mesti tertinggalkannya di sini. Saya jumpa kad ini bawah katil. Awak patut simpan barang berharga dengan selamat. Faham. Bos saya cakap dia dah bagi wanita itu 2 juta ringgit lepas kejadian. Mungkinkah wanita dari 3 bulan lepas? Dia tak minat duit itu ke? Cik Aisyah, Awak kenal dia? agak-agak. Awak memang kenal dia. Kalau macam tu, saya patut beri awak amaran. Dah 2 bulan dia mengandung, dan dia sangat kekurangan zat. Tambahan pula, dia ada masalah gula dalam darah rendah yang serius. Tu tak bagus langsung untuk bayi. Mengandung? Mustahil. Dia cuma seorang pelajar college. Apa masalahnya kalau dia pelajar college? Ada college sebenarnya bagi markah tambah untuk kahwin dan ada anak. Biasa je kalau mengandung. Tapi kalau dia terus macam ni, badan dia tak akan tahan. Saya ada hal lain nak buat. Saya biar awak sambung kerja. Baiklah. Terima kasih, Dok. Cik Aisyah, awak mengandung ayahnya. Bukan anak dia. Anak dia? Daim, saya pembantu juru rawat di hospital. Saya ada kerja nak buat, jadi saya kena pergi. Cara dia bertindak balas. Kenapa saya rasa macam kenal ayahnya? Lupakan. Lebih baik saya pulangkan kad ni pada Encik Lukman dulu. Kalau orang tahu, sayang, boleh tak saya simpan awak? Nenek, saya dah balik. Awak dah balik tadi. Keluarga awak datang cari awak. Keluarga saya? Aisyah. Kami dah cari awak merata-rata. Selamat malam, Encik Lukman. Bos. Sudah lewat malam begini. Tak di pejabat uruskan kerja. Apa kau buat di rumah aku? Encik salah faham. Saya baru selamatkan Encik daripada kerugian besar. Kerugian besar apa? Encik Lukman, tolonglah. Encik mesti tolong saya. Tolong selamatkan anak Encik. Awak Aisyah Sullivan ke? Encik Lukman, tolonglah. Saya merayu. Tolong saya. Ayah dan yang lain dah jumpa saya. Mereka nak tarik saya balik. Dan mereka nak gugurkan bayi saya. Budak nakal itu. Dia sampai lompat keluar dari kereta. Korang cari di sana. Saya cari di sini. Dia tak mungkin pergi jauh. Dia memang berani. Encik Lukman, tolonglah. Apa? 2 juta ringgit yang saya bagi tu tak cukup. Sekarang nak cuba helah baru. Anak. Saya, Lukman Lancaster, ni mandul. Awak patut buat kajian dulu sebelum menipu. Saya tak tipu. Encik Lukman, 3 bulan lepas. Saya betul-betul tak tipu. Lukman, kenapa awak tak percaya saya? Sayang, saya tak berapa gembira. Tapi saya tak akan ambil hak awak untuk berada di dunia ini. Saya akan lindungi awak. Akhirnya jumpa awak. Sayang, jom pergi. Kalau awak nak duit, awak boleh je cakap. Kenapa awak kena tipu? Budak nakal. Siapa? Dia mengandung? Awak serius ke? Semestinya ia palsu. Encik Lukman, 3 bulan lepas. Itu bukan Fatimah yang bersama awak kan? Fatimah, awak cakap pasal apa? Bukankah ini semua perbuatan awak dan nenek untuk hantar Aisyah ke bilik hospital saya? Dia juga kata. Dia dakwa dia adalah penjaga di hospital, mengarut, seorang pelajar college. Macam mana dia boleh uruskan urusan tandas katil dan semua itu? Budak nakal. Apa karut awak sebut ni? Dulu,
Saya dan Daim sedang cari Fatimah, salah seorang daripada 8 jelitawan teratas. Saya tertanya-tanya tentang bahagian itu. Adakah awak, budak nakal, yang beri dia duit secara senyap-senyap, dan kemudian putus hubungan dengan kami? Tak mungkin. Jelas sekali itu Aisyah. Saya pun beri dia 2 juta ringgit. Bos, kad ini, saya hilangkannya di hospital. Doktor baru hubungi saya beberapa hari lepas. Saya baru dapatkannya balik. Bukankah ini kad yang saya beri kepada Aisyah? Saya pun tak kenal nenek awak. Saya kerja sebagai penjaga di hospital untuk bayar yuran pengajian. Dia kata, dia cuma baik hati melawat saya. Betul ke itu kebetulan? Kalau bukan seperti yang awak kata, mungkinkah... Encik Lukman, dia betul-betul penjaga di hospital. Hari itu. Mungkin itu cuma kebetulan untuk kami. Oh Tuhan, saya cuma seorang wanita tua. Saya taklah pelupa sangat. Apa Aisyah? Saya betul-betul tak kenal dia. Awak pasti. Saya 100% pasti. Saya nampak dia di hospital. Dokter kata dia kekurangan zat dan mengandung 2 bulan. Anak ini, ia mungkin anak awak. Cepat Daim, lekas. Jangan biarkan cucu menantu saya tercedera, keriang. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Berani betul kau lari selama ini? Sekarang dah berani ya? Lepas tu, kau pergi mengandung pula? Tengok apa kau dah buat. Apa salahnya kawin dengan Marwan? Keluarga dia antara yang paling kaya di bandar ni. Mereka takkan layan kau teruk. Sekarang tengok apa dah jadi. Kau dah mengandung sendiri. Itu akan potong duit tu separuh. Mak, ayah, inilah anak perempuan yang hebat yang korang besarkan. Dia tak setanding kakak aku yang kedua pun. Arif, Mak, Ayah, saya akan cari duit. Saya akan kerja keras. Saya janji. Tolong, jangan sakiti bayi saya. Kau ni cuma orang kampung je. Berapa banyak duit yang kau boleh dapat? Cukup. Aisyah, bukan kami tak adil pada kau. Kami cuma fikirkan apa yang terbaik untuk kau. Dengar cakap saya. Buang bayi itu, pergi balik dan kahwin dengan Marwan. Anggap saja semua ini tak pernah berlaku. Tidak. Saya tak akan. Saya minta maaf. Aisyah, saya betul-betul minta maaf. Ada 2 juta ringgit di dalamnya. Ambil kad ni. Keluar. Saya baru dengar kau kemalangan. Saya datang tengok kau. Kenapa? Saya ingat kau macam perempuan lain semua. Saya minta maaf. Tuan, tolonglah. Turun dari situ. Turun sekarang. Turun. Saya minta maaf. Cukup. Saya dah penat dengan penipuan kau. Ambil duit ni. Keluar. Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. Aisyah, kau kena tunggu saya. Arif, aku merayu padamu. Tolong, lepaskan aku. Anak, kau anggap ia seperti harta? Apa yang kau buat? Ini hal keluarga. Kau tak tahu apa-apa. Anak perempuan aku ni, dari kecil lagi tak pernah dengar cakap aku. Dia sanggup tidur dengan orang lain sampai mengandung. Macam mana dia boleh buat begitu? Dia tak tahu malu langsung. Tengoklah dia tuh. Dia nih perosak rumah tangga. Terang-terangan. Saya, Rosna, hidup dengan penuh maruah. Kenapa saya dapat anak perempuan yang memalukan macam ni? Hari ini, kalau aku tak ajar kau betul-betul, kau takkan pernah belajar. Sia-sia sahaja aku besarkan kau selama ni. Lukman, kenapa kau tak nak percaya aku? Mak, anak dalam perut dia tu, kita kena buang sekarang. Jangan, berhenti. Tolong, jangan sakiti bayi saya. Aisyah, saya dah bagi peluang, tapi kau tak nak ambil. Mak, saya ikut mak balik. Sudah terlambat. Kalau kau hidup sambil bawa anak kemana-mana, kau akan digelar perempuan murahan sampai bila-bila. Saya buat ini untuk kau. Mak, saya pun anak mak juga. Macam mana mak boleh kejam sangat? Saya buat ini untuk kebaikan kau sendiri. Aisyah, sakit sekejap lebih baik daripada sakit lama. Sebentar je, tak sampai seminit pun. Ayuhlah. Jangan, usah. Aisyah, sayang, nanti dah habis.
Bila kita dah balik, saya akan suruh Marwan buat sup ayam untuk pulihkan tenaga kau. Jangan! Tolong, berhenti. Lukman, Kau ni siapa? Sentuh dia, kau mati. Sentuh dia, kau mati. Siapa kau ni? Encik Lukman. Maaf, Kau ingat kau siapa? Sayang, anak aku. kau akan baik-baik saja, aku janji. Dia anak perempuan aku. Langkah mayat aku dulu. Encik Lukman. Mereka bertiga itu. Jangan biar seorang pun lari. Ya, Tuan. Berani kau pukul orang? Bawa mereka bertiga ke balai polis. Apa kau buat? Lepaskan aku. Lalu, Bayi itu. Jangan risau, semuanya akan baik. Awak tak boleh masuk. Tunggu di sini. Bos. Bos, Apa yang awak buat? ini Lukman Lancaster, pemegang saham majoriti hospital ini. Saya Lukman Lancaster. Saya mahu setiap pengarah dan ketua jabatan di bilik kecemasan tingkat 3 sekarang untuk rundingan segera. Saya Lukman Lancaster. Saya perlukan setiap pengarah dan doktor kanan turun ke AR tingkat 3 segera untuk rundingan. Itu Encik Lukman. Jom kita pergi tengok. Itu bukan ke pengarah Zulkifli. Dia ketua Jabatan Pembedahan. Dia terkenal di peringkat antarabangsa. Barisan nak jumpa dia boleh lingkari gemilang beberapa kali. Alamak pengarah Wan. Dia doktor terbaik dalam perubatan dalaman. Orang besar macam mana yang ada dalam AR itu? Mereka berjaya kumpulkan semua doktor terbaik ini? Encik Lukman. Tunang saya, Aisyah Sullivan, ada di dalam. Saya tak kisah apapun kosnya. Awak akan pastikan semua orang di dalam selamat. Kalau terpaksa, selamatkan ibu, bukan anak. Faham, Encik Lukman. Sudah 18 jam, masih belum sedar. Encik Lukman, biasanya dalam masa 24 jam, dia akan sedar. Dia dah sedar. Awak okey? Ada rasa sakit? Encik Lukman. Anak saya. Tenang. Bayi itu selamat. Kamu semua. Syukur awak dah sedar. Lama sikit lagi dan Encik Lukman pasti nak kepala kami.
Gembira nampak awak sedar. 18 jam, itu sahaja. Kami ada di sini, bersama awak sepanjang masa. Cuma gembira awak selamat. Mereka patut berehat. Baiklah. Pergilah. Ya, Encik Lukman. Encik Lukman, 3 lelaki itu dah ada di balai sekarang. Bertenang sahaja. Mereka sentuh awak, mereka memang cari pasal. Saya cakap yang sebenarnya. Saya minta maaf, ini semua salah saya. Saya yang silap, saya tak patut ragu-ragu dengan awak, beri saya satu peluang. Biar saya ganti semua, okey. Ikut saya balik. Balik? Dengan awak? Betul, ikut saya balik. Jadi isteri Lukman Lancaster. Saya tak nak sesen pun. Bayi itu milik saya. Bayi itu milik awak, dan saya milik awak. Saya tak sanggup tengok. Saya tak boleh. Itu benda paling menjengkelkan yang saya pernah dengar. Encik Lukman, awak memang sangat kaya. Tak apa, Kalau awak pun cuma tak apa, saya lebih baik pergi kutip sampah. ayuhlah. Encik Lukman, saya tak patut masuk. Jangan takut. Berhenti di situ. Nenek buat apa? Buang sial. Jadi itu nenek Encik Lukman. Dia memang tak suka saya. Encik Lukman, saya tak sesuai di sini. Biar saya pergi. Saya akan jaga anak ini dengan baik. Dan awak nak pergi mana? Bukan Aisyah yang perlu buang sial, tapi awak. Nenek, Gadis manis ini hampir dipergunakan. Semua sebab nasib malang awak. Pergi bersihkan nasib malang awak sendiri. Sekarang, mulai saat ini, kalau awak teruskan sikap tak bertanggung jawab ini, saya akan buang awak ke laut, biar air laut sedarkan awak. Sayang, kami takutkan awak ke. Tengoklah betapa kurusnya awak. Awak dah melalui banyak perkara. Nenek, Sayang, ini kali pertama kita berjumpa. Saya dah sediakan beberapa hadiah untuk awak. Mari sini, ikut nenek. Tak boleh masuk kalau tak bersihkan nasib malang. Masuklah sayang, sini, duduklah. Duduk. Boleh hidangkan sekarang. Sayang, ini semua sup herba, baik untuk kesehatan awak. Tengok, ini ginseng, dan timun laut dari Pulau Mutiara. Dan ini sarang burung dengan cendawan putih. Ini sarang burung, yang ini ringan dan menyegarkan. Sesuai untuk mulakan. Yang mana, awak nak? saya. timun laut Pulau Mutiara. Awak sendiri pun tak pernah nak makan benda macam ni, tapi hari ini awak masak semuanya. Alah, budak nih. Apa yang awak merepek nih? Tengok, Aisyah dah senyum. Nenek, Lukman ni memang lelaki yang baik. Saya ni nenek dia. Awak rasa saya tak kenal cucu saya sendiri ke? Aisyah ni baik hati. Selalu nak bela dia. Ada apa lagi? Mari, bangun sama-sama dengan saya. Ini benda yang saya beli di lelong tahun lepas, dengan harga 16 juta dolar. 16 juta? Nenek, saya betul-betul tak boleh terima nih. Mulai sekarang, ini rumah awak. Ini hadiah dari nenek awak. Kenapa tak boleh? Cantik sangat pakai nih, memang cantik. Dengan ini juga,
Dan ini gelang emas besar. Nilai dia kekal. Ayuh, pakai. Nenek, cukup-cukuplah. Itu udah lebih daripada cukup. Cantik. Emas semuanya nampak mempersonakan. Tengok, itu kereta-kereta. Lamborghini nih, Maserati, Brabus, dan Lincoln nih. Pilihlah. Tapi saya pun tak ada lesen. Nama-nama kereta nih, semua kedengaran asing bagi saya. Saya ingat, yang paling mahal Audi dengan Mercedes. Mari sini, cepatlah. Dan 20 geran tanah nih. Kita akan pindah milik semua kepada awak petang nih. Nih, ambil. 10 pound jongkong emas nih nenek cairkan khas untuk awak. Nenek, janganlah terlalu banyak bagi. Dia baru je keluar dari hospital. Saya bawa dia naik atas rehat sekejap dulu. Tapi saya ada banyak lagi yang dah sediakan. Puan Elena. Masih cari menantu perempuan? Macam mana dengan saya? Kalau awak betul-betul boleh beri saya cicit, baru kita bercakap. Puan Elena, saya dengar teknologi luar negara sangat maju tahu. Baiklah, dah cukup dah. Pergi dengar curi ke tempat lain. Pilih je apa yang awak suka. Terbaik. Saya ambil yang nih. Mulai sekarang, awak akan tinggal di sini. Ini bilik saya. Encik Lukman, saya. Saya tak pernah nak ambil apa-apa daripada keluarga awak. Dan saya juga tak nak apa-apa yang lain. Awak tak perlu paksa diri untuk bersama saya. Kalau awak tak ada perasaan terhadap saya. Aisyah, saya akan cakap sekali je. Kita belum lama berkenalan, tapi saya jatuh cinta dengan awak. Awak mungkin tak percaya. Tapi saya tak akan kahwin dengan perempuan yang saya tak cintai hanya kerana kandungan itu. Dan jangan risau. Mungkin awak tak rasa macam tu, tapi saya percaya satu hari nanti, awak akan rasa. Saya tak ada apa-apa. Saya dari kampung. Jadi? Saya akan tinggal. Tapi, ada satu perkara yang saya nak awak setuju. Saya nak sambung belajar. Saya boleh upah guru terbaik untuk awak. Awak boleh belajar apa sahaja yang awak nak. Jurusan saya sains komputer. Saya nak habiskan pengajian saya. Saya tak nak jadi beban. Saya nak berdikari. Tak boleh. Awak mengandung sekarang. Pergi ke universiti memang tak selesa. Saya akan jaga bayi itu. Tak, perkara ini tak boleh dirunding. Encik Lukman. Encik Lukman. Kampus tu sesak. Jaga diri baik-baik. Terima kasih yang betul pun tak ada. Daim. Pergilah berjumpa dengan Universiti Gemilang tentang pelaburan itu, dan suruh mereka awasi Aisyah. Tapi buat secara halus, saya tak nak dia rasa terkongkong. Ya, Tuan. Mereka dah dibayar jamin. Faham. Encik Lukman, 3 orang Sullivan itu sudah dibayar jamin. Biarkan mereka buat masa ini. Tapi kalau mereka ganggu dia lagi, kita akan tangkap mereka semua dan habiskan mereka buat selamanya. Selain itu, siasatlah keluarga Sullivan. Apakah jenis ibu bapa yang sanggup korbankan anak sendiri? Ya, Tuan. Mustahil Aisyah seorang sahaja boleh hantar awak ke balai polis. Sayang, kami tak sangka langsung ada orang muncul tiba-tiba dan rosakkan segalanya.
Kami habiskan setiap sen yang ada untuk beli tempat awak di University Gemilang. Kami tak boleh buat apa-apa. Hei kakak, awak dapat kereta ni dari mana? Jangan dekat, jangan sentuh. Kereta ni mahal, saya sewa je. University Teluk Indah penuh dengan anak orang kaya. Kalau saya dapat tangkap salah seorang, keluarga kita dah boleh senang-lenang. Sayang, saya buat malu awak. Kalau bukan sebab gadis celaka tu dapat anak, benda ni tak akan berlaku. Alah, dah cukuplah. Kalau rasa malu, janganlah muncul depan mata saya. Sepatutnya hari ini saya kena daftar masuk sekolah. Tiba-tiba polis telepon, saya kena bayar jamin awak. Membazir masa saya je. Dan tentang Aisyah tu, uruskan dia. Cepat. Jangan risau kakak, saya pasti akan cari siapa lelaki tu. Baiklah, dah cukup. Saya masih kena daftar masuk sekolah. Kita cakap lagi nanti. Aduh. Kepala saya masih bengkak. Bila saya jumpa gadis celaka tu, saya takkan lepaskan dia. Arif, awak ada kawan-kawan dalam bandar kan? Pergi tanya-tanya. Jangan risau, dia tak akan terlepas dari tangan kita. Akhirnya, saya boleh fokus pada pelajaran saya. Encik Lukman melabur lebih 2 juta ringgit untuk kami hari ini. Dia mau kami melayan Cik Sullivan seperti putri raja. Dia akan tiba tak lama lagi. Kamu semua lebih baik layan dia dengan baik. Buat dia rasa seperti di rumah sendiri. Faham? Ya, Encik Haris. Encik Lukman. Lukman Lancaster dari kumpulan Lukman. Dia sudah bujang sejak lama. Dan sekarang dia benar-benar suka pada seseorang? Apa yang boleh kamu buat? Hidup ini memang tak adil, kan? Ada orang memang dilahirkan bertuah. Khairina, kamu cuma cemburu. Syarikat besar macam kumpulan Lukman jauh lebih hebat daripada keluarga kamu. Kalau saya boleh rapat dengan Cik Sullivan, keluarga saya mungkin akan dapat nasib baik. Bukankah saya sudah minta Encik Lukman jangan dedahkan siapa saya? Kenapa dia hantar orang untuk sambut saya? Hello, Dan awak ini? saya. Encik Haris, itu ke Cik Sullivan, dalam kereta sukan itu. Kereta sukan. Kereta sukan. Kenapa dia pula? Siapa awak? Adakah nama keluarga awak Sullivan? Ibu bapak saya baru beli tempat untuk masuk sekolah ini. Adakah mereka ada banyak duit sehingga mereka melayan saya macam ni? Ya, saya. Siti Sullivan. Awak betul-betul seorang Sullivan. Siti, apa yang awak buat di sini? Oh, awak rupanya. Kamu berdua saling kenal? Tidak. Encik Haris, saya Aisyah Sullivan. Bolehkah awak tunjukkan di mana pejabat pendaftaran? Nama keluarga awak pun Sullivan. Encik Haris, ada 2 orang Sullivan. Yang mana satu Cik Sullivan yang sebenar? Presiden, Cepat, pergi sambut dia. Cik Siti. Dia dari kumpulan Lukman. Kekasih Encik Lukman. Dia menderma berjuta-juta ringgit kepada sekolah kita. Jangan biarkan dia menunggu. Dialah satu-satunya Sullivan di seluruh jabatan sains komputer. Baik, saya uruskan. Cepat, cepat. Encik Haris, saya rasa pasti dia. Tengok, kereta sport. Itu baru namanya pewaris kaya. Lagipun, gadis kaya macam mana berpakaian begitu sederhana? Dia cuma orang biasa saja. Ya, Encik Haris. Aisyah Sullivan, kan? Pejabat pendaftaran di sana. Awak boleh pergi sendiri. Cik Siti, Encik Lukman sudah beri arahan kepada kami untuk menjaga awak dengan baik. Encik Lukman? Encik Lukman? Dari kumpulan Lukman? Ya, Encik Lukman menderma berjuta-juta ringgit kepada sekolah kita. Mesti untuk awak. Budak-budak bodoh ini sangka saya ini kekasih Lukman Lancaster. Lelaki yang boleh menggemparkan gemilang. Tapi tak apa. Ini memang sesuai untuk saya uruskan hal di kampus. Awak silap orang. Dia bukan. Siapa kata saya bukan? Aisyah Sullivan. Sebagai anak kepada pembantu rumah kami, jangan berlagak. Pembantu?
Dia dihantar oleh Encik Lukman untuk menjaga saya. Berani kau pura-pura tak kenal aku. Siti Sullivan, tak malu ke? Apa kau cakap? Aisyah Sullivan, aku nak beri amaran. Tampal ni nak bagi kau ingat tempat kau. Dengan kat sekolah, baik kau jalan lain bila nampak aku. Kalau tak, aku buat kau kena buang sekolah. Aisyah Sullivan, jangan cabar aku. Kalau tak, aku suruh ibu dan ayah datang ke sekolah seret kau keluar. Mengatasi dinding api bukan senang sangat. Korang semua ni baru nak belajar. Kalau hari ni korang faham apa itu dinding api, itu pun dah cukup bagus. Tugasan hari ni ialah tembus lapisan pertama dinding api yang aku dah sediakan. Siapa nak cuba? Siti, syarikat Encik Lukman tu besar. Mesti ramai pakar teknologi kat sana. Kau pun mesti dah belajar benda ni kan? Aku tahu sikit. Jomlah, Siti. Tunjuk apa kau ada. Siapa? Siapa yang tahu buat macam tu? Tak mungkin. Profesor, Siti tahu caranya. Siti Sullivan, apa kata kau cuba? Kamu betul-betul boleh buat ni? Kalau tak boleh, saya cari orang lain. Encik Haris, saya yakin Siti boleh buat. Dia awet Lukman Lancaster. Dia pasti boleh. Ayo, Siti. Aisyah, gelak apa tuh? Tak ada apa-apa. Cuma tunggu kamu selesaikan. Semestinya saya boleh uruskan benda asas macam ni. Tapi kamu, anak orang gaji, kamu boleh ke? Encik Haris, Aisyah ni berlagak sangat yakin. Dia mesti dah tahu dah. Kenapa tak bagi dia cuba? Janganlah, tak bijak nak langgar Siti Sullivan. Aisyah, kenapa tak kamu cuba? Dinding api ini sangat susah. Aisyah, kamu pun boleh pecahkan nih. Dia cuma nak minta dipermalukan je. Nak saing dengan Siti, dia layak ke? Aisyah, kamu minta maaf dengan saya sekarang. Mungkin saya akan maafkan kamu. Encik Haris dah terangkan dengan jelas. Dan dinding api ni asas je. Senang. Apa? Macam mana nih boleh terjadi? Aisyah, kau lebih pantas daripada yang aku sangkakan. Kau memang berbakat, tahu. Terima kasih, Profesor. Kau boleh pergi. Celaka kau, Aisyah Sullivan. Nak memalukan aku dengan sengaja ya? Maaf, Kau dah humiliasi Siti kami, sekarang kau ingat boleh jalan begitu sahaja. aku tak buat. Aisyah Sullivan, nampaknya amaran aku kepada kau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Siti, barang palsu tetap palsu. Ia tak akan pernah jadi yang asli. Kau. Baiklah, Aisyah Sullivan. Berani sangat kau melawan aku. Seseorang, ikat dia untuk aku. Lepaskan! Lepaskan aku! Apa yang kau buat? Apa kata kita bawa ini ke tempat yang lebih menarik? Siti, apa yang kau coba buat? Rasa cukup bangga dengan diri sendiri ya. Kalau begitu, mari kita main satu permainan yang menarik. Apa pendapat korang semua? Yom,
Lepaskan! 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 Apa? Awak balik sorang-sorang? Mana Aisyah? Dia belum balik lagi, dan saya dah hantar orang ambil dia 1 jam lepas. Tak nampak pun. Call dia, cepat. Harap-harap tak ada apa-apa terjadi kat dia. Dapat tak dia? Apa maksud awak? Mereka tak jumpa dia. Nenek, saya nak pergi ke sekolah. Encik Lukman, saya ikut awak. Siti Sullivan, kita ni adik-beradik ke? Apalagi yang awak merepek ni? Aisyah Sullivan, nampaknya awak masih belum belajar pengajaran. Seseorang, pegang dia untuk aku. Siti, jadi macam mana awak nak main? Perempuan macam dia memang patut diajar dari dulu lagi. Macam mana kita nak main? Senang. Bawa dia naik atas. Siti Sullivan, jangan berani sentuh aku. Siti, tunggu. Anak panah betul nih. Kalau begitu, pergilah. Tapi sama ada kau masih boleh tinggal di Gemilang esok. Itu tidak pasti. Siti, kau pasti ini tak akan menimbulkan masalah? Apa yang perlu ditakuti? Kalau ada apa-apa yang tak kena, aku akan sokong kau. Macam mana kalau begini? Kau yang mulakan dulu. Dia tipu kalian semua. Dia tak ada kena-mengena dengan Lukman. Akulah orangnya. Siti Sullivan ialah kakak saya. Masih nak mengarut lagi? Kamu mesti percayakan saya. Kalau tak percaya, pergi tengok sendiri. Siti Sullivan ialah kakak saya. Mereka semua tipu kamu. Tapi Siti kata, Kau betul-betul percayakan dia. saya percayakan kau. Ada orang memang suka membuka mulut je. Itu saja yang mereka buat. Jangan kau sangka ini akan lepaskan kau. Pegang dia kuat-kuat. Jangan, saya tak boleh tercedera. Saya mengandung. Siti, saya merayu, lepaskan saya. Saya bersumpah akan menjauh dari hidup kamu buat selama-lamanya. Sudah terlambat untuk itu. Perut kau. Siti, ayah telah memalukan kau. Kalau bukan karena gadis celaka itu mengandung, semua ini takkan berlaku. Aisyah Sullivan, kau. Jadi kau mengandung. Saya tak mengandung. Maksud saya, perut kau semakin membesar kebelakangan ini. Oh, jadi itu rupanya. Oh, jadi kau mengandung. Terkena sebaik sahaja sekolah bermula. Rupanya kau nampak begitu suci. Siapa sangka kau perempuan murahan? Siti, tolong, lepaskan saya. Jadi iya benar. Siapa bapak bayi itu? Jadi itu sebabnya kau tak nak kawin dengan Marwan. Kau dah bergaul bebas. Bayi itu. Bayi itu anak Lukman. Korang semua dengar tak? Dia kata bapaknya Lukman. Aisyah, saya hampir percaya kata-kata kau. Lukman? Hah, memanglah. Kau kenal ke siapa Lukman tu? Betul, dia macam dewa di Gemilang. Dia boleh hancurkan kau macam lipas dengan jentikan jari. Pergi semak kalau tak percaya. Saya tak tipu. Sayangnya, Aisyah, saya nak lepaskan kau pun. Tapi kau sengaja rosakkannya. Apa nak dikata? Saya terlalu baik hati sampai merugikan diri sendiri. Macam ni, nampak kau merayu macam tu. Saya tak sampai hati nak sakiti kau. Macam ni, arahkan padanya. Lagipun, benda dalam perut kau tu cuma anak haram yang takde bapa. Siti, kau gila. Ini melanggar undang-undang. Cukup dah cakap. Apa yang saya perlu buat untuk kau lepaskan bayi saya? Apa? Kalau begitu, berlutut dan sujud kepada aku 3 kali. Mungkin aku akan pertimbangkan nak lepaskan kau. Peluang untuk lari tipis. Mereka ramai sangat. Saya perlukan peluang untuk mendekati Siti. Siti, walaupun saya berlutut dan sujud 10 kali, kau tetap tak akan lepaskan saya, kan? Hah? Pandai juga. Tapi apa gunanya? Pegang elok-elok.
Shira. Dapatkan dia. Aisyah, aku nampak kau. Keluar. Encik Lukman, kau ada di mana? Kau akan sedar aku dah tak ada ke? Encik Lukman, rakaman kamera litar tertutup tunjukkan Cik Siti dibawa masuk ke dalam hutan ini. Jangan berkira kos, cari Aisyah dan pastikan dia selamat. Ya, Tuan. Zulaika, kau ambil sebelah sana. Laila, kau pergi ke arah sana. Khairina, Shira, kamu berdua, periksa belakang. Bila kita dah tangkap dia, kau akan dapat ganjaran yang lumayan. Aku dengar sesuatu. Dia di sana. Mari kita gerak. Ini perangkap. Itu dia. Aisyah. Encik Lukman. Lari. Awak okey ke? Mereka tu. Jangan biar seorang pun daripada mereka lari. Lupakanlah. Lupakanlah. Kalau saya lambat satu saat hari ini, awak dah habis. Encik Lukman. Dia kakak saya. Kakak, Awak cuma ambil kesempatan sebab saya manjakan awak. undur. Siti, siapa orang-orang tadi? Mungkinkah Aisyah betul-betul kenal orang besar? Tak mungkin. Kalau bukan dia, siapa lagi? Perempuan tuh mengandung kan? Mesti bapak anaknya. Siti, saya takut. Takut apa? Apa yang berlaku hari ini tak pernah berlaku. Jom turun dari bukit nih, sekarang. Apa? Apa nih? Apa yang berlaku? Apa? Cakap sesuatu. Aisyah kena buli di sekolah. Apa? Kena buli? Siapa? Siapa berani buli Aisyah? Mereka mesti nak mati. Aisyah, tunggu je. Nenek akan buat mereka bayar untuk ni. Nenek, saya baik-baik saja. Saya dah telefon dia, tapi tak ada jawapan, dan saya lupa telefon dia rosak. Nenek, bila ada masa, bawalah dia beri telefon. Baik. Awak pergi rehat dulu, saya uruskan di sini. Nanti turun, supaya saya boleh beri sesuatu. Baik. Mari sini. Encik Lukman. Saya minta maaf. Kerana buat awak risau. Encik Lukman. Awak marah ke? Kalau saya tak pergi hari ini, awak mungkin dah mati. Saya tahu awak akan datang. Yakin sangat ke? Bagi mereka, awak ni dewa, dan dewa boleh buat apa sahaja. Tangan awak sejuk sangat. Awak takut ke? Tunggu saya. Hei, tunggu sekejap.
Nenek, mari sini. Bawa ini naik atas. Minyak stretch mark. Ni untuk apa? Kau ni memang orang kampung. Bila seorang wanita mengandung, dia kena sapu minyak parut regangan ni. Jadi nanti, dia takkan ada parut regangan pada perutnya. Ia mesti dilakukan dengan betul. Kalau kau tak tahu cara nak buat, saya boleh suruh orang gaji buatkan untuk kau. Tak apa, saya akan uruskan. Baiklah, nanti saya hantar video itu kepada kau, dan tengok dengan teliti. Encik Lukman, Nah, terima kasih. duduklah. Encik Lukman, apa yang awak buat nih? Diam. Kalau peredaran darah awak tak baik, awak patut lebih kerap rendam kaki semasa mengandung. Ia akan bantu awak tidur lebih lena pada waktu malam. Kenapa? Kenapa awak baik sangat dengan saya? Adakah kerana bayi ini? Encik Lukman, adakah hanya kerana bayi ini awak layan saya dengan baik? Kenapakah keluarga yang saya sayangi dan jaga selama ini mau saya mati? Adakah kerana sesuatu yang saya lakukan? Aisyah, awak tak buat apa-apa salah. Betul ke? Awak tahu kenapa mereka sangat keras terhadap awak? Kami beradik berempat, saya yang sulung. Kemudian ada Siti, dan yang bongsu ialah Arif. Semasa saya kecil, saya berusaha keras untuk membuat mereka bangga. Tapi semua yang saya dapat daripada mereka hanyalah satu ayat. Awak ni pandai buat apa? Ayah, tengok saya dapat 100. Pergi. Keluar dari sini. Mak, saya dapat markah penuh. Apa gunanya? Boleh beli apa-apa dengan itu? Itu cuma markah ujian. Sekarang pergi buat kerja yang berguna. Semasa saya kecil, kami akan dapat PH ayam sekurang-kurangnya sekali sebulan. Tapi cuma ada 4. Untuk 5 orang. Saya tahu sebagai anak sulung, saya kena lepaskan bahagian saya. Tapi saya dah cuba yang terbaik. Jadi kenapa ibu bapa saya cuma suka adik-beradik saya yang lain? Kenapa mereka jual saya? Saya bukan alat. Saya nak belajar. Saya nak buat cara saya sendiri. Tapi, kenapa mereka tak nak beri saya pun peluang macam tu? Hei, jangan menangis, mereka tak layak dapat air mata awak. Saya cuma nak diakui. Sekali saja. Macam mana kalau mereka bukan keluarga kandung awak? Awak cakap apa? Nih, ini semua maklumat tentang keluarga Sullivan. Ibu bapa angkat awak tu sebenarnya pakcik awak dan isterinya. Ibu bapa kandung awak meninggal dalam kemalangan kereta bertahun-tahun lalu, dan pampasan selepas kemalangan itu. Semua diambil oleh Faris dan Rosnah, sehingga ke season terakhir. Kemalangan itu, mungkin ia bukan kemalangan. Betul ke? Cakap je. Saya boleh buat mereka hilang. Hapuskan mereka terus dari peta. Pasti ibu bapa saya sayang sangat pada saya. Tepat sekali. Pasti mereka rindukan saya sangat. Kalau mereka ada di sini, saya pasti gembira sangat. Betul tu. Rosnah dan Faris tipu saya. Bertahun-tahun. Hei, jangan menangis. Sudah. Lukman. Hati saya hancur. Saya tak nak menangis. Tapi saya tak boleh berhenti. Kau sentiasa ada saya. Kau ada nenek, dan anak kita yang bakal lahir. Kau tak keseorangan lagi.
Kau kata saya ni raksasa? Kaulah raksasa tu. Sejak bila kau jadi literal sangat, baiklah, jangan menangis lagi, saya akan uruskan. Ada fikir 2 kali. Lukman, kau derma ke sekolah saya? Cuma beberapa juta dolar je, bukan apa-apa pun. Semua untuk saya? Kalau tak, untuk apa lagi? Saya bukan badan amal, tahu. Siti dah lama tiru saya. Berlagak macam dia yang punya tempat nih. Saya tak akan tahan lagi. Encik Lukman, ulang tahun gemilang bulan depan. Boleh tolong saya? Apa saya dapat? Baiklah, kita ada perjanjian. Aisyah, jomlah, jom, mari sini. Nenek, apa yang berlaku? Aisyah, pilih satu. Nenek, dengan banyaknya telepon, awak nak tukar kerjaya ke? Tukar kerjaya jadi penganjur skim piramid. Pembawa sial. Aisyah, bila telepon awak hilang dulu, kami tak perasan. Dan awak hampir dapat masalah. Yang ini, semua model terkini, saya suruh beli setiap satu, jadi teruskan. Pilih, mana-mana. Yang awak suka. Kalau tak jadi, awak boleh tukar yang baru setiap hari. Tak. Satu pun dah cukup. Satu tak cukup, ambil 2, barang baik berpasangan. 2, tak. Nenek, awak tahu tak jenis orang macam mana yang perlukan 2 telefon? Jenis orang macam mana? Orang yang berkemungkinan besar akan curang. Kenapa pula? Awak sendiri fikir-fikirkanlah, Nenek, saya ambil cuti beberapa hari untuk teman Aisyah ke sekolah. Jadi jom kita pergi. Faris, kenapa orang yang ada 2 telepon lebih berkemungkinan curang? Mungkin itulah yang dipanggil telepon simpanan. Siti, minggu depan ada sambutan ulang tahun sekolah. Dengar-dengar, mereka jemput Lukman dari kumpulan Lukman. Biasa saja. Lukman buat semua tu untuk aku. Dia menderma lebih 2 juta ringgit kepada sekolah. Siti, aku cemburu sangat dengan kau. Lukman jarang muncul di mana-mana, apatah lagi berinteraksi dengan orang. Siti, boleh tak kau perkenalkan kami nanti? Keluarga aku dalam bidang hartanah. Syarikat keluarga kau tuh terlalu kecil. Tapi tak apa. Nanti aku pastikan untuk perkenalkan kau. Lukman akan datang ke sambutan ulang tahun tuh. Kita kena berhati-hati nanti. Jangan bocorkan rahasia kita. Itu bukan Aisyah ke? Macam mana dia berani nak muncul lagi? Pelik, siapa yang bersama dia tu? Itu bukan lelaki yang selamatkan Aisyah tu ke? Nampaknya dia bawa bantuan. Apa yang dia bawa bantuan pun, dia tetap seorang yang tak berguna. Siti Sullivan, hidup aku sepatutnya dah sempurna. Tapi kamu semua adalah sekumpulan penipu. Kamu semua menenun jaring dusta yang besar ini. Mulai sekarang, aku tak akan berdiam diri lagi. Aisyah Sullivan, berani betul kau muncul di sini? Kamu betul-betul pukul saya? Apa yang kamu lakukan pada saya? 1, tamparan itu jauh tak cukup. Khairina, ajari mereka pengajaran, sekarang. Budak itu sebenarnya agak comel bila dia marah. Kamu tahu tak siapa saya? Siapa kamu? Saya tak peduli, tapi ini yang saya tahu. Kalau kamu berani sentuh anak kita lagi, kamu pasti mati. Aisyah, kamu takkan lepas dengan ini. Jom pergi. Seramnya, saya masih menggigil. Kaki saya hampir rebah. Tadi kamu menampar dengan baik je, kan? Tak boleh undur. Lagipun, bukan salah saya. Dia yang mulakan. Tapi, saya yakin, walaupun otaknya dihempas pintu 3 kali, dia takkan pernah teka lelaki yang berdiri di situ. Adalah Encik Lukman sendiri, dari kumpulan Lukman. Aisyah, kenapa saya selalu jadi yang kedua terbaik daripada kamu?
sejak kita kecil. Jadi kamu cuma cemburu pada saya? Tak boleh tanding, Tak perlu rasa rendah diri sangat. Saya cemburu dengan kau. Aisyah, kau dah gila ke? Apa? Lelaki itu bekas kekasih kau ke? Sekarang kau dah pandai nak menggatalkan lelaki. Lupa ke? Kau baru kata tak boleh nak banding dengan aku. Dah lupa? Aisyah Sullivan, aku nak beri amaran kat kau. Darah yang mengalir dalam badan kau ialah darah keluarga Faris. Kau tak pernah jadi anak kesayangan. Mak dan ayah cuma kisah tentang aku dengan Arif. Kalau kau berani membebelkan aku lagi, aku akan suruh Mak dan ayah tarik kau balik rumah dan kahwinkan kau dengan Marwan. Mereka cuma kisah tentang kau dengan Arif. Bukankah itu sebab aku bukan anak kandung kau? Kau nak tahu kenapa aku kuat sangat? Masa kita kecil dulu, masa kau dengan Arif main-mainan, aku dah buat kerja kebun. Masa kau main lompat tali, aku dah tebang kayu api. Aku tak pernah lawan balik sebelum ni sebab aku fikir keluarga tak patut jadi macam ni. Tapi, sejak dari saat kau cuba bunuh aku dengan anak aku, kita dah tamat. Siti Sullivan, aku tak akan biar kau bully aku lagi. Aisyah Sullivan, kau tunggu je. Bertenang. Cakap kuat je, itu sahaja. Alamak, sudah bertahun-tahun aku tak jejak kaki di kafeteria pelajar. Mari kita hayati kembali zaman muda kita. Baiklah. Aku kena ambil panggilan ini. Aku pergi, ambil makanan. Cik, kad ini tak ada duit. Tak mungkin. Lukman letak 200 ringgit di dalamnya awal semester nih. Aku pun belum guna lagi. Ini bukan kad aku. Weh, awak nak order ke tak? Orang lain dah tunggu. Ali kalau tak boleh bayar. Maaf. Salah kad? Itu alasan paling teruk yang aku pernah dengar. Rupa-rupanya kampus ni taklah besar sangat. Tak sangka jumpa awak di sini. Aisyah, ingatkan awak dah hidup mewah. Kad makan awak kosong sepenuhnya? Makanan dekat sini paling mahal pun 10-20 ringgit je. Itu pun tak ada. Tak malu ke? Aisyah, Belajar rajin-rajin, dapat apa? Masih miskin. Cuma seorang yang miskin dan gagal. Tak ada duit masih berani muncul dekat sini? Lelaki awak tak bagi duit ke? Dia pun seorang yang miskin dan gagal kan? Siti, awak rasa ni kelakar ke? Pernah tak terfikir kad ni sebenarnya mungkin kad awak? Apa? Tak mungkin. Masih nak berlakon lagi? Siti kami sedang bercinta dengan Encik Lukman. Kau rasa kad dia pun kosong juga? tepat sekali. Siti di sini penuh dengan jenama mereka terkenal. Satu helai sahaja boleh beli makanan kau di kafeteria untuk bertahun-tahun. Kad ini didaftarkan atas nama pemegangnya. Cuma semak sahaja, nanti kau tahu. Semak, kau betul-betul berani nak menyemaknya? Aisyah, kalau kau begitu bersemangat nak malu sendiri di khalayak ramai, silakanlah. Baiklah, kalau begitu, aku akan beri kau apa yang kau nak. Puan, mesin Puan, boleh semak siapa pemegang kad ini? Boleh. Bilakah Universiti Gemilang mula benarkan orang yang tak mampu beli makanan masuk? Itu bukan Siti Sullivan ke? Kabar angin kata dia bersama Encik Lukman sendiri. Encik Lukman sangat kaya. Dia mesti letak puluhan ribu di dalamnya. Gadis di seberang dia tu memang nak dipermalukan. Aisyah, kau nampak tak? Di mata mereka, aku ialah Puan Lukman yang hebat. Dan kau langsung tak ada nilai. Siti Sullivan, wajah asli kau dah kelihatan hari ini. Puan, tolong semak siapa pemegang kad ini. Berapa baki yang ada? Baki kad 20 sen. Sila isi semula segera. Pemegang kad. Aisyah, kau tak tahu malu ke? Kad kau cuma ada 20 sen sahaja. Siti Sullivan. Siapa Siti Sullivan? Ini kad Siti Sullivan. Siti, kad ini kau punya. Siti, kamu semua tak mungkin ambil kad yang salah, kan? Tak mungkin.
Puan pasti dengar betul ke? Hei Dick, ini pengumuman mesin. Saya dengar dengan jelas. Dengar. Baki kad 20 sen. Sila top up segera. Pemegang kad Siti Sullivan. Dengar tak? Mari kita dengar lagi. Baki kad 20 sen. Sila top up segera. Pemegang kad Siti Sullivan. Siti Sullivan. Dengar tak? Sudah. Siti, betul ke kad kau tak ada duit? Apa yang peliknya kalau tak ada duit? Saya cuma lupa nak top up. Kau buat saya malu lagi. Aisyah Sullivan, saya pun tak percaya kau ada duit. Aisyah Sullivan. Kad saya tak ada duit, sebab pembantu rumah kami lupa nak top up. Tapi kau, berapa banyak duit dalam kad kau? Ada duit ke dalam ini? Cukup untuk satu hidangan. Saya dah top up 200 ringgit. Dan belum guna lagi. Puan, bagi saya hidangan yang paling mahal. Oke, jumlahnya 30 ringgit. Berjaya di-charge 30 ringgit. Baki-baki. Cuma 200 ringgit? Kau tak malu ke? Tepat sekali. Cuma 200 ringgit dan kau berani lagi nak berlagak sombong. Baki 1,999,970 ringgit. Berapa banyak? 1.999.000. Lukman kata dia deposit 40 ringgit. Itu 400 ribu ringgit. Lupakan saja 4 tahun college. 40 tahun pun tak habis. Perempuan ini, dia mana dapat 400 ribu ringgit? Puan, mesin awak rosak ke apa? Jadi, awaklah Siti Sullivan ya. Mungkin telinga awak yang bermasalah. Saya rasa awak memang kurang pendengaran. Baki kad 399,994 ringgit. Pemegang kad Aisyah Sullivan. Baki kad 399,994 ringgit. Pemegang kad. Awak asyik mendabik dada kononnya awek Encik Lukman. Tapi, kenapa duit awak lebih sikit berbanding anak pembantu awak? Awak tak tipu kami, kan? Tak, dia orang tak boleh tahu. Saya tak ada apa-apa. Aisyah, awak cuma anak pembantu. Mengaku saja, awak curi duit nih kan? Masih nak berlagak macam anak orang kaya? Tak penat ke? Kita ni betul-betul kena tipu ke? Ini. Awak. Siti, awak? Aisyah Sullivan, berani betul awak percikkan saya. Kaki awak terlalu panjang. Itu salah saya ke? Awak. Awak okey ke? Sayangnya, combo mewah yang saya beli tadi. 30 ringgit. Awak sengaja hulurkan kaki untuk halang Aisyah. Makanan yang tumpah di lantai ni, awak yang kena bersihkan. Siti, terima kasih atas usaha awak. 2 combo mewah, tolong. Siti, awak nak satu? Tak mungkin. Siti, betulkah awak ada kaitan dengan Encik Lukman? Ulang tahun sekolah bulan depan. Presiden Malik kata dia akan jemput Lukman. Kita akan tahu pasti masa tu. Siti, nanti bila awak bersama Encik Lukman, tolong sebut pasal kami. Ya, ya. Jangan risau, saya tak akan mengecewakan awak. Kalau Lukman Lancaster betul datang ke majelis ulang tahun tu, saya akan cari cara untuk ambil gambar kami nampak rapat. Nanti kabar angin tu akan jadi kenyataan. Aisyah Sullivan, hari-hari awak berlagak sombong sudah hampir tamat. Bukankah saya dah cakap dekat korang cari tempat yang lebih selamat? Kenapa korang datang terus ke sekolah? Siti, sayang, kami betul-betul dah tak ada duit dah. Senang je. Suruh je Marwan tambah hantaran. Siti, lelaki tu dah lari. Duit buat apa sekarang? Tengok korang nih, langsung tak guna. Sementara tu, Aisyah masih kat sekolah. Hidup mewah dalam kelas. Betul ke tu? Dia kat sekolah setiap hari. Suka sangat nak berdepan dengan saya. Nampak tak, orang tua? Saya dah cakap kita tak patut simpan budak nakal tu. Dan siapa? Yang cakap jaga dia bagus untuk seluruh keluarga, kau dengan saya? Alah, dahlah. Hari jadi sekolah bulan depan. Masa itulah korang buat gerakan. Dan bawa dia pergi untuk saya. Saya tak percaya yang. Lepas dia kahwin dengan Marwan, siapapun masih nak dia. Siti memang rancang nak jatuhkan saya. Minyak parut regangan tu, kau kena guna malam ni. Kalau tak, nanti dah terlambat bila kau nak guna. Ya, nenek. Budak tak guna. Kau sorok apa? Saya tak boleh.
Lukman, Berapa kali lagi saya perlu katakan, panggil saya Lukman. Lukman. Apa ini? Minyak stretch mark. Nenek asyik sebut pasal benda ni. Dia berkeras saya buat untuk awak. Saya dah berlatih beberapa hari untuk pastikan betul. Baring. Peliknya, kenapa jantung saya berdegup kencang sangat? Perut awak dah siap. Lukman, Lukman, awak ingat awak buat apa? Minyak ni kena sapu pada perut awak, dada awak, ketiak awak dan beberapa tempat di paha awak. Kalau awak tak selesa dengan tu. Atau mungkin, saya boleh suruh pembantu buatkan. Tunggu. Lukman, saya cuma tak biasa orang asing sentuh saya. Aisyah. Lukman bukannya orang asing. Nanak, Aisyah, sayang, mari, makan sarapan dulu. Alamak, tengoklah leher kamu nih merahnya. Cuaca dah mula sejuk nih. Mungkinkah gigitan nyamuk? Nenek, ini memang gigitan nyamuk je. Nyamuk memang suka sangat dengan saya. Oh, ada lagi kat sini. Yang ni besar gila. Aduh, nyamuk-nyamuk nih truknya. Bengkak besar-besar. Nenek, sekolah saya ada sambutan ulang tahun ke-40. Saya kena pergi dah. Jaga diri, jaga bayi tu. Nenek, saya nak keluar juga. Faris, Puan Elena, saya nak kamu hubungi pasukan kawalan serangga yang profesional. Sekarang juga, ada nyamuk dalam villa ni. Tengok apa yang mereka buat kat Aisyah. iya, Pergilah, cepat sikit. Ini semua salah kamu. Nenek salah paham sepenuhnya. Malu sangat, ya. Cepat, cepat. Dengar-dengar, kita mungkin dapat jumpa legenda perniagaan itu sendiri, Lukman. Kalau saya dapat kerja di kumpulan Lukman lepas grade, saya pasti tersenyum dalam tidur. Boleh kamu bayangkan muka mereka kalau mereka tahu legenda perniagaan tuh ada di sini dengan saya? Mereka akan terkejut melompat tak? Yom. Ramai betul orang datang sambutan hari ni. Ramai yang datang cuma nak tengok orang terkenal. Lukman jarang muncul di khalayak ramai. Memandangkan dia ada di sini hari ini, ramai orang tak akan lepaskan peluang ni. Betul tu. Dia idola saya. Siti, boleh tak kamu tolong saya? Dapatkan autograf Encik Lukman untuk saya. Tu bukan Aisyah ke? Jom kita pergi. Aisyah, kau berani juga datang ke acara alumni? Kau bukan datang nak jumpa Lukman, kan? Kaki aku, peraturan aku. Aku boleh datang kalau aku nak. Kau memang tak tahu malu. Kau yang dulu mendakwa kau wanita Encik Lukman. Lepas tu, kau bawa jejaka simpanan sekali. Bertenang, bertenang. Kau cakap pasal malu? Kalau aku tampar muka kau, tamparan tu akan terpantul dari muka tebal kau. Kau! Mulut tajam. Ya, memang tajam. Aku kenal bunyi salakan. Gup, gup. Aisyah,
Bagi aku cakap sesuatu. Lukman akan datang hari ini. Aku akan pastikan dia tahu kau berpura-pura jadi wanita dia. Pergilah beritahu dia. Siapa yang undur tuh pengecut? Kau. Presiden Malik dah sampai. Kita duduk dulu. Siti, Presiden tu tengok kau ke? Dia hantar kami ambil kau. Dia mesti tahu siapa kau. Siti, bila tiba masanya, kau kena perkenalkan kami kepada Encik Lukman. Aku dah cakap, bukan apa-apa pun. Pertama sekali, selamat datang kepada semua yang hadir pada ulang tahun Universiti Gemilang tahun ini. Hari ini, kita menyambut ulang tahun ke-30 penubuhan Universiti Gemilang, satu majlis yang menggembirakan. Dan untuk sambutan tahun ini, kami amat berbesar hati kerana mempunyai tetamu yang sangat istimewa. Beliau ialah Lukman dari kumpulan Lukman. Akhirnya, aku dapat jumpa idola aku. Alamak, Encik Lukman. Lelaki yang buat Gemilang gegar dengan sekali jejak. Bila aku dah grad, aku nak mohon kerja kat syarikat dia. Alah, mimpilah. Kriteria minimum kat syarikat dia pun dah sarjana. Kumpulan Lukman ni syarikat Fortune Global 500. Siti, mana Encik Lukman? Dia kat belakang pentas ke? Peliknya, orang macam Lukman Lancaster muncul patutnya dah buat kecoh besar sekarang nih. Tapi tak ada siapa nampak dia hari ini. Ada sesiapa pun nampak dia ke? Dia semestinya kat belakang pentas. Encik Lukman labur puluhan juta dolar kat sekolah ni. Hari ini, kita akhirnya dapat jumpa dia sendiri. Hari ini hari sambutan ulang tahun besar. Aku tak boleh dedahkan diri aku. Seterusnya, marilah kita ucapkan selamat datang kepada Ketua Kumpulan Lukman. Lukman, Siti, dia nak keluar dah. Encik Lukman, sila alu-alukan Encik Lukman ke pentas. Tunggu, Lukman Lancaster ni betul-betul ada kat kalangan penonton ke? Kenapa kau berdiri? Pengetua baru sahaja suruh saya naik ke pentas. Kau tak dengar ke? Dulu pun mereka tak dengar, sekarang pun mereka tak akan dengar. Betul ke ni, Aisyah? Kau bawa jejaka simpanan random ke sini? Dan kau nak cuba pura-pura dia ni, Lukman Lancaster? Hati-hati, nanti pengetua halau korang berdua sekarang juga. Siapa kata dia penipu? Siti, apa hubungan kau dengan Encik Lukman? Dia mesti tahu kalau dia betul-betul ada di sini. Kau tak takut Encik Lukman tahu, Aisyah? Dia boleh buat kau hilang dari Gemilang. Tepat sekali. Buli kawan kecil aku. Mereka patut hilang dari Gemilang. Ada orang ni, berlagak pandai sangat. Berdiri, nak jadi badut. Bila-bila masa sahaja, mereka akan dihalau keluar. Badut. Aku nak tengok juga. Siapa sebenarnya badut? Daim, mari sini. Nak berlakon lagi? Berhenti. Apa yang kau buat? Presiden Malik, awak. Kenapa awak pukul isteri Encik Lukman? Isteri Encik Lukman yang mana? Kau dari jabatan mana? Hah? Berani sangat kau menipu jadi isteri Encik Lukman di sini? Kau ada sedar tak? Siapa yang berdiri di depan kau ni? Inilah dia satu-satunya. Prodigi perniagaan, Lukman Lancaster. Encik Lukman. Dia Encik Lukman? Nanti saya uruskan awak. Aduh. Encik Lukman, harap bersabar sedikit. Mari naik ke atas dan berikan ucapan. Sayang, tunggu saya. Itu Lukman Lancaster. Siti, itu Lukman Lancaster. Betul ke? Tak mungkin. Mustahil. Macam mana dia boleh jadi Lukman Lancaster? Semua orang, jangan tertipu dengan dia. Tak mungkin dia Lukman Lancaster. Hello semua, saya Lukman Lancaster. Macam mana boleh jadi? Saya datang ke Universiti Gemilang semata-mata untuk isteri saya. Alamak, romantiknya. Bukankah Siti kata, dia cuma pembantu Encik Lancaster? Semuanya tipu belaka. Betul. Tak lama dulu, saya ternampak Encik Lancaster dengan seorang gadis di restoran. Saya tak sangka, itulah kali terdekat saya dengannya. Istri? Dia cakap pasal saya ke? Isteri saya. Apa lagi yang awak tunggu? Nak saya turun sendiri ambil awak? Takut?
Aisyah Sullivan, istri saya, dari Universiti Gemilang. Rupanya awak tipu kami selama ni. Siti, berani kamu menipu kami. Kamu. Berani kamu pukul aku? Kamu masih anggap kamu istri Encik Lukman. Buka mata kamu dan lihat baik-baik, Aisyah Sullivan ialah Puan Lancaster yang sebenar. Penipu. Kita sudah hancur, benar-benar hancur. Kita bully Aisyah Sullivan dan cakap buruk tentang dia. Kita memang teruk. Hello? Mak? Semua sudah selesai. Kalau ada apa-apa yang perlu saya urus, serahkan kepada Presiden dahulu, dia boleh sampaikan kepada saya. Wah, saya tak sedar Lukman begitu populer. Zik. Encik Lukman, apakah syarat untuk temu duga di syarikat kamu? Kamu terima pelatih? Ya. Kami mahasiswa, bukan pelajar pasca siswaza. Di kumpulan Lukman, kami lebih pentingkan bakat, pendidikan hanya sebahagian. Yang penting ialah kemampuan mereka. Hebat. Betul, istri saya di sini masih perlu rehat. Saya akan pergi sekarang. Aisyah. Maaf. Kamu nampak istri saya ke mana? Oh, Encik Lukman, saya rasa keluarga istri kamu muncul dan bawa dia bersama. Daim, gerakkan semua kamera pengawasan bandar. Sekarang, jejak keluarga Aisyah Sullivan. Hei, berhenti di situ. Kau dah lari sepanjang masa ni, tak rasa dah tiba masanya nak balik? Aku tak sangka lelaki yang kau jumpa tu sebenarnya Lukman. Apa akan jadi kalau identiti aku terbongkar? Bila kau dah kawin dengan Marwan, Lukman takkan nak kau lagi. Tengok bulan penuh tu. Jangan bergerak. Lepaskan saya. Aisyah, kau akhirnya balik. Aisyah, tengok dah lewat malam ni, kita patut kahwin sekarang juga. Lepas tu kita dah jadi suami isteri. Marwan, saya tak akan kawin dengan awak. Apa maksud kau? Tak nak kawin dengan dia? Kita dah ambil duit tu. Rosna, Faris, korang ni manusia ke? Hei, aku mak kau. Kau bukan mak aku. Ibu bapa kandung aku mati dalam kemalangan kereta bertahun lepas. Rosna, Faris, korang curi pampasan kemalangan ibu bapa aku. Berapa lama lagi korang nak berpura-pura? Macam mana kau tahu? Macam mana saya nak tahu? Saya dah lama tinggal dengan keluarga Sullivan. Dan saya pun betul-betul nak tahu juga. Kenapa apapun saya buat, awak benci saya? Saya ni tak cukup baik ke? Atau adik-beradik saya tuh lebih patuh? Masa Arif gaduh masa kecil dan kena buang sekolah. Awak kata budak tuh memang patut. Masa Siti Kantoy menipu masa sekolah menengah. Awak salahkan saya. Saya akhirnya berjaya masuk university. Awak pun bakar surat tawaran saya. Satu-satunya sebab awak layan saya teruk sebab saya bukan anak kandung awak. Aisyah, kami dah besarkan awak selama ini. Tak pernah biar awak kelaparan atau tak berpakaian. Tak pernah biar saya kelaparan atau tak berpakaian. Pakaian saya semua pakaian lama Siti. Kasut pun, saya beli sendiri dengan jimat dan jual barang saya. Tak pernah biar saya kelaparan. Kematian ibu bapa saya tak ada kena-mengena dengan awak. Awak layan saya teruk sebab takut saya akan tahu kebenaran satu hari nanti. Awak takut kalau saya tahu, saya akan datang balik untuk menghantui awak. Mengarut awak nih. Pukul saya. Pergilah, pukul saya. Bukankah saya dah cukup dipukul sejak kecil? Mak, ayah, jangan lupa hal penting tuh. Dia cuma nak melengahkan mas saja. Ya. Betul, saya dah lama duduk sini dengan awak semua membebel je. Sekarang baru awak ingat hal sebenar. Rosna, saya dah beri awak duit tu. Apa lagi awak semua tunggu? Alamak, dia orang dah perasan. Hei, jangan bagi dia lari. Mak, cepat ambil barang tu. Lepaskan. Nah, ambil. Cepat, Faris, ikat dia. Lepaskan saya. Duduk diam, boleh tak? Rose Sullivan. Kenapa dia mengandung? Saya mengandung. Sudah 4 bulan. Rose Sullivan, saya bayar untuk anak darah. Apa maksud semua ni? Apa? Dia cuma nak tipu duit encik. Oh, betul ke? Berani kamu tipu saya? Marwan. Aku bunuh kamu semua. Marwan, Marwan, bertenang. Kita bincang baik-baik, boleh? Kamu semua sampah masyarakat.
Berani kamu tipu saya? Tak, bukan macam tu. Pulangkan duit saya. Pulangkan duit saya sekarang. Marwan, letak benda tu dulu. Letak sekarang. Siti masih darah. Aisyah, kau nak mati. Betul tu. Aisyah tak boleh pakai. Tapi Siti boleh jadi ganti. Marwan. Bertenang. Alamak, Aisyah dah lari. Berhenti di situ. Jangan bergerak. Awak ditahan. Arif, Jangan bergerak, atau saya akan dakwa awak menyerang pegawai. Pegawai. Pegawai, ada orang di belakang awak mengganggu kami. Tangkap dia sekarang. Pegawai, saya melaporkan mereka kerana menculik isteri saya. Pastikan awak soal siasat mereka sepenuhnya. Pegawai, mereka terlibat dalam kematian ibu bapa saya. Kepala saya sakit sangat. Ke hospital. Saya perlu pergi ke hospital. Aisyah, berhenti berlakon. Cepat ke hospital. Hai, Cik Aisyah, pening? Sangat. Wah, hati-hati. Saya tak dapat bernafas. Kepala saya berpusing. Saya tak dapat berfikir dengan betul. Tuan, saya rasa Cik Aisyah dalam keadaan terkejut. Ambil masa sikit sebelum dia boleh bergerak. Tambahan pula, dia mengandung. Dan tekanan itu mungkin menjejaskan bayi. Saya rasa nak muntah. Faham, Encik Lukman. Kami akan laporkan keadaan Cik Aisyah dengan tepat. Faris Sullivan dan Rosna Sullivan terlibat dalam penculikan itu, serta kemalangan kereta 18 tahun lalu. Jika mereka didapati berkait, hukuman tidak kurang daripada 15 tahun, dengan tempo akhir terpulang kepada mahkamah. Terima kasih, Daim. Tolong hantar mereka keluar. Dah pergi ke? Dah pergi. Aduh, penatnya. Kita akhirnya tangkap mereka semua. Saya perlu ucap terima kasih, Encik Lukman saya. Kalau tak kerana awak, kebenaran tentang kematian ibu bapa saya mungkin tak akan terbongkar. Bukankah kepintaran awak sendiri yang pasang perangkap tu? Bos pasti sedang diperhatikan. Faris Sullivan dan kuncu-kuncunya cuba mengikut Aisyah malam ini. Kenapa saya tak boleh buat epal ini bulat? Hei bos, mungkin beli sahaja salah satu pengupas epal dalam talian. Terus perhatikan Faris Sullivan. Patutkah kita panggil polis? Kita belum ada bukti kukuh lagi. Kita tak boleh sentuh mereka. Lukman, saya ada idea. Lain kali, ingat pakai kasut dulu. Apa idea itu? Pasang perangkap. Kalau mereka benar-benar bunuh ibu bapa saya, maka mereka layak dapat balasannya. Baiklah, jom balik rumah. Hari ini hari jadi nenek. Kami dah sediakan makan malam keluarga. Apa? Kenapa tak beritahu saya awal-awal? Saya tak beli hadiah. Jangan risau, saya dah uruskan semuanya. Jom. Puan Elena, saya tak nampak menantu perempuan awak Aisyah. Bukankah kita sepatutnya jumpa dia hari ini? Mereka akan balik tak lama lagi. Saya dengar gadis itu cuma orang kampung. Seriuslah, itu tak setaraf langsung. Encik Lukman dan Aisyah dah balik. Nenek. Oh, Aisyah. Mari, duduk sebelah nenek. Faris, bawa tonik kehamilan Aisyah. Jadi awaklah Aisyah. Awak tak ada hak untuk duduk di situ. Puan Fatin, Elena. Kerusi ini untuk suami saya. Walaupun dia tidak ada di sini, ia tidak sepatutnya diberikan kepadanya. Puan Fatin, awak kenal Aisyah. Saya selalu menghargainya. Jangan awak mula mencari masalah. Elena, saya cuma menyatakan kebenaran. Tak apa, Nenek. Saya boleh duduk di sebelah sana. Faris. Seseorang, mari, sini. Elena, awak buat apa? Awak ada mulut, dan awak tak boleh tutup. Selalu mengeluarkan kata-kata tidak masuk akal. Mencari masalah tanpa sebab. Hari ini hari jadi saya.
Saya tak nak nampak awak. Keluarkan dia dari sini. Elena, tunggu, Elena. Saya minta maaf. Puan Elena, Puan Fatin juga keluarga, adakah awak benar-benar akan membiarkan orang luar memisahkan kita? Betul, Puan Elena. Apa namanya lagi? Song, sesuatu? Dia cuma orang kampung. Mereka pun bukan dari dunia yang sama. Awak mesti dah gila. Betul. Tengoklah dia. Dia tak akan diterima masuk ke dalam keluarga Lancaster. Lukman, Tengoklah dia. Dia suruh Lukman suapkan dia. Ya, keluarga Lukman kami tak boleh terima perempuan macam dia. Sudah cukup. Lukman, dengar sini. Sebagai pak cik kau, aku nak cakap, aku ada ramai gadis elok dari keluarga baik yang sesuai untuk kau. Aku. Daim, pindahkan semua saham Encik Lutfi dalam kumpulan Lukman atas nama Aisyah. Baik, Encik Lukman. Lukman, kau betul-betul nak biarkan seorang perempuan buat kau belotkan aku? Dan juga, ambil balik semua harta yang kami bagi pada dia. Lukman, kau yang salah nih. Lukman, aku nak naik atas rehat. Aku tak nak makan dah. Pindahkan saham makcik ketiga aku atas nama Aisyah juga. Lukman Lancaster, aku makcik kau. Terlalu sudah. Berani kau berpihak dengan perempuan ni lawan kami. Jaga mulut, atau kami putus hubungan dengan kau. Betul tu. Betul tu. Daim, kau dengar mereka. Siapa yang cakap tadi? Sekarang pindahkan semua saham mereka kepada Aisyah juga. Lukman Lancaster, kau. Bukankah awak baru kata dia tak cukup baik? Tapi sekarang, semua saham kamu digabungkan bernilai 100 juta ringgit, saya boleh jadikan dia seorang waris, atau tinggalkan kamu dengan tangan kosong. Puan Elena, tolonglah buat sesuatu. Lihatlah kamu semua. Begitu gelisah. Buat sesuatu? Oh, saya akan buat sesuatu. Nenek, tolong jangan marah. Saya tak nak apa-apa pun. Saya akan suruh Lukman pulangkan semuanya. Tolonglah, janganlah meradang. Dia pun belum berkahwin masuk lagi, tapi dah mula nak tunjuk kuasa. Orang sangka dia perosak rumah tangga. Hasut Lukman melawan kita. Cukup. Puan Elena, awak. Faris, terbalikan meja ini. Puan Elena, awak buat apa? Puan Elena. Saya jemput kamu semua ke sini hari ini untuk berkenalan dengan Aisyah, supaya kita semua boleh hidup rukun. Tapi nampaknya, kamu semua suka, sangat masuk campur hal orang. Nenek, Sayang, jangan tertipu dengan penampilan mewah mereka. Mereka cuma panas baran. Mereka memang jenis yang susah. Sungguh, membuka mata. Hahaha. Memandangkan kamu tak nak makan, kita pun tak payah makan. Faris, terbalikannya. Puan Elena, kami salah. Tolong jangan marah. Betul tuh, kami tak mungkin boleh terima saham kumpulan Lukman. Kami sini nak raikan hari jadi awak. Tengok ni, apa maksud semua ni? Ya. Hormatilah Aisyah, dan kau tak hormat saya, Lukman. Dan saya Elena. Korang nih, saya tak nak jadi tuan rumah lagi. Jom, kita pergi cari makanan sedap. Nenek, tapi mereka. Tolong jangan gaduhkan hubungan sebab saya. Faris, tengoklah Aisyah saya nih. Dia masih ingatkan mereka. Pergi sediakan mereka jamuan. Mi segera. Dan tanpa sebarang paket perasa. Jadi korang nak makan. Kalau begitu, makanlah. Faris, ingat, jangan ada paket perasa dihidangkan. Semua mesti habiskan 10 cawan mie. Kalau tak ada siapa boleh balik. Ya. Jom kita pergi nikmati makanan yang sebenar. Butler, boleh tak awak sekurang-kurangnya bawa paket perasa untuk kami? Maaf, arahan Puan Elena. Tak boleh. Mak, ayah, nampak tak? Saya betul-betul gembira sekarang. Tarik nafas, tolak. Bernafas, bernafas. Nak sampai dah, saya nampak kepala dah. Bayi dah keluar, anak lelaki. Ya Tuhan. Tolonglah Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Oh, tolong jangan biarkan apa-apa jadi salah. Biarkan ia berjalan lancar. Tolonglah. Hei, Encik Lukman. Panik tak akan selesaikan apa-apa pun. Awak tak boleh masuk sana dan tolong Puan Sullivan bersalin. Lagi satu. Cepat, lagi satu.
Lukman, tangan saya rasa sangat berat. Saya tengok dalam internet, perempuan suka emas. Lukman, anak kita dah ada. Ada 2 orang. Kau dah melalui banyak sangat, Aisyah. Lukman, kenapa tak pergi tengok anak-anak? Kalau bukan sebab 2 orang si kecil nakal ni, awak takkan bekerja kuat sangat. Alah, dengarlah cakap awak sendiri. Macam anak-anak nih, tiba-tiba je keluar dari batu. Awak bapa dia orang, kan? Nenek, Mari sini peluk dia orang. Bayi awak nih lembut dan comel sangat. Tengok, sama macam. Awak masa kecil dulu. nenek, saya memang hodoh sangat ke masa kecil dulu. Alah sayang, awak dulu lagi hodoh. Aisyah, jangan dengar cakap nenek yang tak tentu hal itu. Saya dulu memang handsome sebenarnya. Baiklah Lukman. Pegang jelah anak awak. Dia terkencing. Hahaha, azimat bertuah nih maksudnya kekayaan. Haha, cucu nenek, awak akan jadi kaya. Hahaha, cepat, pergi tukar baju. Haha. Alamak. Aisyah, awak memang kuat bersusah payah, lahirkan 2 orang nih. Fikirkan nama untuk dia orang. Iqbal, Siti Nur. Iqbal dan Siti Nur. Bagus, nama yang cantik.